kena belajar. Sayangkan mak ayah kita. Mak ayah bukan minta kita balas dengan duit. Mak ayah kita minta kita balas dengan kejayaan. Kenapa tak siap kerja? Salah saya, cikgu. Kenapa tak siap? Saya semalam terlupa, cikgu. Saya memang lupa. Cikgu hukum saya, cikgu. Sekali lagi aku dengar yang cakap betul, tak aku cari kau. Aku tak tanya kan. Siapa yang cakap betul tadi? Tolong tunjuk. Kawan cakap betul mana? Kau tak faham bahasa yang aku cakap? Adab mana adab? Orang bercakap, kau nak bercakap. Tu sebab cikgu marah dengan kau. Lepas tu bila cikgu ambil tindakan dengan kau, kau cakap cikgu berdendam dengan kau. Menyaut pada tadi aku biar macam tu kau kan. Siapa ngajar kau ngajar ni cakap? Saja je. Hilang darah kau kan? Apa tahu? Tak adalah. Bila kita orang cakap jaga. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada pengurusi acara, bahagia Puan Noliza binti Jamil, pemangku pengetua SMK Bukit Katil, Cik Abdul Malik bin Hussein, Guru Penolong Kanan Hairwal Murid, Cik Riza bin Syafi'i, Guru Penolong Kanan Ko-Kurikulum, Datin Zaitun binti Yasin, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas, Guru Penolong Kanan Mata Pelajaran Kebit Kedang, Ketua Bidang, dan seterusnya. Tak dilupakan juga Puan Nur Aina Ahmad, naib yang dipertua PIBG. Yang dipertua tak datang, naib je, kita salam kat dia. Dan begitu juga ahli jawatankuasa PIBG yang bersempatan hadir, guru-guru dan juga para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dapat kita berada di sini pada hari ini setelah menunggu sekian lama. Sebab kata orang, berjalan-jalan di atas titi nampak cahaya, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Saya datang dari Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Bila tengok pada tajuk kita hari ini, kasih sayang pribadi cemerlang. Nabi ada sebut, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak layak untuk disayangi. Macam tu jugalah bila sebut tentang respect. Respect had to be earned. Mana kita kena dapatkan, bukannya tunggu dia datang sendiri. Kalau kita hormat orang lain, insya-Allah orang lain pun hormat pada kita. Dan bila saya sebut ni, dia menuju kepada semua pihak. Macam hari ni kan, sampai tanda-tanda orang yang baik datang ni disambut, baliknya diiring. Dan kita tengok siapa yang datang ni disambut hari ni dan balik dia mungkin diiring, makna dia orang baik tu. Siapa ni? Puas fikir, siapa katnya kan? Saya tak cakap saya kan? Tanda-tanda orang yang baik ada 4, ingat tu. Datangnya disambut, baliknya diiring, tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Jadi bila tanya tadi, mana Samsul debat tak sampai-sampai? Belum pukul 8 kau mengelabah, apa masalah kau? Kan? Sibuk tanya.
Kalau dah pukul 8 tak sampai-sampai baru tanya, kan? Samsul Debat jarang lambat. Biasanya Samsul Debat dia akan sampai on the time, on the dot. Iya. Tadi saya minum dekat satu kedai tepi jalan di bawah bukit tu. Ada accident depan tu tadi. Kan? Saya awal sampai. Saya dah ada. Sebab saya tahu bila saya sampai dia akan suruh saya ceramah dulu. Bukan ajak saya minum dulu. Kan cerita kasih sayang ni. Kan? Jadi tak apalah. Saya tengok adik-adik kena sabar. Kan? Dalam banyak-banyak perkara kita nak buat hari Selasa pagi, ada satu perkara yang paling adik-adik tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Tak usahlah buat muka excited nak dengar ceramah sangat. Jadi cikgu-cikgu pun saya tengok alhamdulillah, muka pun teruk dah nampak. Sebab mengajar teruk, saya tahu. Jadi cikgu teruk, kan? Macam-macam, kan? Baru-baru ni saya pergi ada satu sekolah asrama penuh. Saya baru cerita dengan bangku pengetua. Rambut budak-budak panjang sikit pun tak boleh tegur sekarang. Dulu perempuan yang buat macam tu. Tak tahulah kau nak jadi sajak ke apa, tak tahulah, kan? Rambut tak boleh tegur. Loker ada asrama tak boleh buka. Tu hak peribadi, kebebasan peribadi, kan? Itu adalah satu sekolah lah, saya tak nak sebut lah sekolah mana, kan? Cikgu salah balas SMS, tindakan tata tertib. Tapi apa pengajaran yang kita boleh ambil kat situ? Satu, zaman dah berubah. Anak-anak yang kat depan kita ni tak macam waktu guru-guru duduk dekat depan ni. Zaman dah berubah. Zaman semakin canggih. Dan anak-anak hari ini, dengan kita semua, dengan masyarakat di luar sana, dengan pemimpin-pemimpin dalam negara kita, tak kisah siapa, saya tak sebut parti mana-mana, dengan masyarakat keliling, kejiranannya, semuanya ada satu krisis yang paling besar, iaitu krisis adab. Imam Malik pernah sebut. Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Kenapa dia sebut macam tu? Sebab tak ada guna kalau ilmu kita banyak, ilmu kita tinggi, gelaran kita doktor, tapi kurang hajar tu melantun-lantun, tak guna. Betul? Hormat tak ada. Pernah satu ketika kita tengok di sekolah hari ni, kalau anak-anak ni kena duduk untuk dekat, sebab lambat sampai, kena duduk dekat lantai tu, mak ayah dah datang petang tu bawa peguam. Bangang punya mak ayah. Bukan di sini lah, tempat lain. Cikgu tak tahu nak buat apa dah. Buat ni tak boleh, buat ni tak boleh, buat tu tak boleh. Sekolah buat ni tak boleh. Berbeza dengan dulu, kan? Dulu cikgu-cikgu pun selalu datang lambat. Bukan korang je, sama itu. Tapi bila dia kena lambat, kena rotan. Dan bila kena rotan, bukannya biasa-biasa, mengenset kulit ni, berdarah. Dan bila kena rotan, genggam, balik, tak cerita. Sebab tahu kalau cerita dapat bonus. Kalau cerita, kena rotan lagi dengan ayah, kena rotan lagi dengan mak. Saya ingat saya kena rotan dulu. Arwah abah saya sebat saya, dia mana yang sempat capai. Kalau pelepah pisang lah. Kau pelepah nangkau lah. Kau tali pinggang, kau rotan. Raket pun mana? Patah. Betul. Dulu tak ada pula heboh peningkat kes teledra, tak ada. Tanyalah ni semua depan-depan saya ni. Kena teruk dulu. Lepas tu mak pula datang bawa minyak. Padan muka kau. Padan muka kau. Buat lagi. Dia kata. Mak dulu. Tu sebab hari ni kita cerita ni peribadi ni, sebenarnya nak cerita tentang adab. Kasih sayang, adab, inilah yang kurang. Di Putrajaya, kan? Di Putrajaya ada orang tu duduk dekat presin apartmen, kongsi dinding dengan kongsi bumbung, kongsi lantai dengan orang. Sebelah rumah dah 7 hari mati baru tahu.
Dah berbau busuk baru tahu. Apa masalah tu? Adab berjiran. Dah tak peduli dah. Mengayau satu dunia, melancong satu dunia. Kau tengok cikgu kau, mana tempat dia tak pergi melancong, dia tengok. Lepas tu share dengan kawan-kawan. Macam dia seorang yang pergi bercuti. Tak, bukan sekolah ni lah, sekolah mana dah. Bukan sekolah Bukit Katil, sekolah Katil Bukit. Tengoklah Facebook Samsul Rubat. Tuan-tuan tak jumpa Samsul Rubat share, alhamdulillah dapat bercuti hari ni. Kau tak ada, kau tak jumpa. Yang kau nampak ceramah di Bukit Katil. Tu je. Sebab kadang-kadang tu lah dia krisis hari ni. Sebelum tahun 2000, kadar pesakit mental dalam Malaysia ni, setiap 1000 orang seorang sakit mental. Masuk tahun 2000, setiap 10 orang seorang sakit mental. Dan sebelum PKP, 29.6% rakyat Malaysia sakit mental. Maknanya setiap 3 orang seorang sakit mental. Cuba kira berapa main. Nah, setiap 3 orang seorang. Nak tunjuk betapa ramainya orang sakit mental hari ini. Dan punca sakit mental paling besar puncanya media sosial. Semua kongsi, sini viral, ni tak guna, pengetua ni tak boleh pakai, cikgu ni tak elok, budak ni keluarkanlah dari sekolah ni, PIBG pun sama aja, contoh. Habis semua nak viral. Semua nak viral. Betul? Punca penyakit mental. Lepas tu dia seronok bila ada orang like. Dia seronok bila orang follow. Kita tengok sekejap lagi. Habis je program ni, kita akan tengok ada insan yang berlumba-lumba nak ambil gambar. Dia dah pilih dah baju malam tadi, baju mana nak pakai. Kan? Faham? Dia siap selfie lagi. Lepas tu dia tengok berapa ramai komen. Untunglah. Pemangku pengetua pun kena jawab. Macam mana kau boleh dapat Samsul Rubat tu? Macam-macam lah kan. Lepas tu ada seorang bergambar dengan saya. Alhamdulillah dah 3 orang like dah. Dah 15 lah. Dah 15 orang like aku. Benda tu tak pelik. Dan malahan ada satu kes, dia tunjukkan gambar handphone, dia tunjukkan gambar bunga. Thanks for my beloved hubby for this lovely gift on my birthday. Ramai lah orang komen, untunglah, bertuahlah dapat suami macam ni. Phone lagi. Dia kata kan, saya tak nak sebut lah jenama tu betul-betul sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Lepas tu, bila nak open table yang seorang tu, sedangkan handphone dengan bunga tu dia beli sendiri. Malahan sampai satu tahap, tak, kita gelak-gelak tau. Sampai satu tahap dia boleh create satu profile untuk komen dekat post dia tu. Bertuahlah awak dah lah cantik, awak ni baik, bertuah siapa dapat awak. Dan dia percaya tu orang berbeza. Untuk makluman semua, dalam sekolah ni pun ada, percaya cakap saya. Nama penyakit ni split personality disorder. Cuba tengok di kalangan cikgu. Dia bergurau dengan orang boleh. Orang bergurau dengan dia, dia mesentap. Tak cakap dah 3 hari. Ada ke tak ada? Ada. Tak, kau tak termasuk dalam cerita ni. Kau apa masalah kau? Aku tanya kau, tak ada kan? So, tu sebabnya bila saya sebut tadi semua pihak termasuk adik-adik sekali. Hormat guru. Bak kata orang, pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Segala pesan cikgu, ingat. Cikgu cakap jangan buat, jangan buat. Itu je petua nak berjaya dalam hidup. Sebab bila mak ayah bawa kita pergi sekolah, berapa ramai yang mak ayah dia pesan, kau pergi sekolah, kau tak payah belajar. Jangan belajar, main-main aja. Cari menantu untuk mak. Ada? Ada ke tak, Ayab? Ada tak? Tak ada. Mak cakap apa, adik? Kau? Ya. Mak cakap apa? Suruh pergi sekolah buat apa? Bukan kau, yang kecil tu. Kenapa kau ni? Aku tanya ni, orang lain jawab. Apa pasal? Kau kongsi buah pinggang ke apa? Siapa nama adik? Muhammad
Hakimi, Aril, Aidil. Kau tolong cakap nama dia apa? Makin aku tanya makin slow. Apa dia? Airil. Airil, betul. Airil, mak pesan apa dia? Pergi sekolah. Apa dia? Pergi sekolah belajar. Betul juga. Ini siapa nama? Aidil. Oh, ni betul Aidil. Oh, betul, salah. Aku ingat kau Aidil. Aidil. Mak pesan apa? Pergi sekolah jangan main-main. Tengok. Spesifik. Siapa nama? Syahrukh Khan. Tak kisahlah. Mak pesan apa? Belajar. Okey. Form apa? Form 2. Form 5 atau form 5? Form 5 program. Tu ada seorang form 5. Menyesal pula aku angkat tangan, dia kata. Form 4 atau form 4? Form 4 pun tak ada. Ke memang sekolah ni tak ada form 4? Oh, belakang tu form 4. In case lah. Kebanyakan ni bila masuk form 4 dah mula lupa dia kena belajar. Form 1 ni baru lagi kan. Dulu masa sekolah tu macam tu lah. Masa tadika je tu. Tu sebab nak berjaya dalam hidup 5 perkara tak boleh elak. Yang pertama, prosesnya panjang. Tanya cikgu. Bukan tiba-tiba jadi cikgu. Bukan tiba-tiba mangku pengetua. Memangku. Wah, asyik kan. Tiba-tiba je. Baru tahu. Nak tercabut kepala dia pengetua. Melayan perangai cikgu lagi. Cikgu dalam bilik guru paling bahaya sekali cikgu ni. Lepas tu bincang pasal keluarga. Geram aku. Engkau jangan biar laki kau. Tu bilik guru tu yang banyak. Penasihat-penasihat tak bertauliah. Tu sebab kaunselor lah letak bilik lain. Itu masalah tu. Kan? Lepas tu yang meniaga. Tapi Bukit Katil tak ada sekolah lain. Adik-adik ingat dulu masa sekolah tadika, proses panjang sekolah tadika dulu. Ya Allah, excited ni. Tidur pakai baju sekolah. Besok ingat nak terus pergi sekolah je. Besok tu mandi juga. Pergi sekolah dengan beg, dengan botol air. Dulu. Bila dah masuk sekolah, angkat tangan jatuh. Angkat tangan jatuh. Sikap belah tepi. Bedak tak kata. Kenapalah bedak aku capuk-capuk ni. Yang mak elok je kata, dia kata. Kita boring sekolah. Kemudian kita masuk, kita tak sabar nak masuk di darjah 1. Masuk darjah 1, yes, tinggalkan tadika. Tapi rupanya jadi ramainya abang-abang yang lagi besar daripada kita. Abang-abang dengan kakak-kakak. Sebab tu tak best, pun kena beratur sebelum masuk kelas. Tadika dulu lagi best, kita cakap. Kemudian masuk sekolah menengah, kan, tiba-tiba Airil kata, kenapalah aku masuk sekolah. Dulu sekolah rendah lagi best. Yang SPM, nanti kawan cakap, yes, tak payah fikir apa lagi dah. Habis sekolah dah. Sekali rupanya kena masuk kolej, masuk universiti. Masuk universiti, sekolah dulu lagi best. Sekali habis universiti, yes, tak payah fikir apa dah. Lepas tu sibuk cek kerja. Lepas tu bila kerja nak sangat jadi cikgu, kenduri dapat posting. Ya dapat anak saya Alhamdulillah dapat posting kat SMK Bukit Katil. Kenduri doa selamat dah dapat posting, Alhamdulillah. Lepas tu datang banyak, kenapa lah aku ngajar. Aduh, perangai musibat budak-budak ni. Kan, ada orang cakap cikgu ni cuti dia banyak, untunglah jadi cikgu. Kan, cuti banyak. Mana banyak? Baru cuti je. Jangan lupa ya, datang mesyuarat pada beberapa bulan, berbincang tentang pendaftaran budak-budak. Tu belum cerita lagi muka yang sama jaga pengakap daripada mula perubahan sekolah ni. Kan, yang jaga silat. Dah lah cikgu tak boleh claim minyak dia, susah nak claim, kadang malas nak claim. Tu sebab cikgu kecil hati. Bila cikgu bagi kau homework, bagi kau suruh buat assignment, mana yang assignment yang saya bagi, mana dia ke mana kerja rumah saya bagi tu, saya tak tahulah letak mana cikgu benda tu. Tak mula cikgu emosi, tahu tak saya
Ustaz mana tu? Kan? Lepas tu bila dah kerja, bila lah nak kahwin? Bila dah kahwin, apalah aku kahwin? Bila lah nak ngandung? Ngandung, azab ngandung ni, ya Allah. Bila dah nak keluar budak ni? Dia keluar budak tu, kenapa lah kau keluar? Susah betulnya ke budak kecil ni. Bila lah budak ni nak boleh cakap? Bila lah budak ni nak bercakap? Papa? Wah, mama. Ajar budak cakap. Tak padan dengan kampung air molek. Cerita mama menyampah aku. Panggillah mama, nenek kat dapur. Tak apalah. Papa, mama suka hatilah. Mama, suruh budak tu cakap. Tiba-tiba bila budak tu dah boleh cakap, kau diam boleh tak? Ajak budak tu berjalan. Tak teh. Budak tu berlari. Duduk. Suruh budak tu. Itulah hidup kita. Nak sangat jadi pengetua. Baru mamangku dah pening. Contoh. Saya cakap orang lain, puan okey. Susah jadi guru kanan. Kan? Susah. Tanggungjawab. Nak sangat jadi kebit kenang. Ketua bidang. Guru kanan mata pelajaran. Memang tak ada orang panggil gelaran kebit kedang tu. Betul. Tanggungjawab bertambah. Jadi pengurusan, gaji tak naik. Kan? Oh, dah mula hujan ni. Nak kena pindah ke mana ni? Tak apa Boleh, untung-untung demam boleh tak sekolah seminggu. Allahu Akbar. Hujan rahmat. Proses panjang, makna kena sabar. Tapi satu perkara saya nak share. Kejap lagi. Tak apa. Yang kedua, nak berjaya kena ada apa? Komitmen. Datang sekolah, jangan tak datang. Imam Syafi'i kata, siapa yang tak nak menuntut ilmu, dia kena tahan satu hari peritnya telinga dipanggil bodoh oleh orang lain. Datang kena belajar. Kan? Yang ketiga, fokus. Kena fokus bila belajar. Dalam kelas bukan buat benda lain, usik sana usik sini, baling kertas kat kawan. Itu bukan caranya. Yang keempat, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Maknanya disiplin kena ada. Dan yang kelima, kena ada satu nilai yang disebut sebagai keberterusan, ataupun disebut oleh pemangku pengetua kita sebut konsisten, ataupun Samsul Debat sebut sebagai istiqamah. Keberterusan. Tak boleh hari ni rajin, besok malas, lepas tu malas rajin. Tak boleh. Dia mesti sentiasa konsisten untuk belajar. Okey. Jadi apa yang perlu ada, adik-adik tolong catat. Ni nak bagi tahu ni. Bila kita kata tadi kasih sayang peribadi, sayang kat adik kita, sayang kat mak ayah, sayang dekat cikgu. Cikgu kalau marah, cikgu sayang. Cikgu kalau marah, cikgu nak semua berjaya. Cikgu ni kalau kita dapat semua A, tak, kau tak boleh menjawab, aku tak tanya kau pun. Kenapa kau orang ni bila cikgu tanya kau tak nak jawab? Bila orang cakap kau sibuk menjawab. Menjawab ke? Bila cikgu tanya, koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Macam tu nganga. Dah bunyi dah. Maka sekianlah ceramah pada hari ini. Belum. Okey. Jadi tu sebabnya saya kata tadi, kena belajar. Sayangkan mak ayah kita. Mak ayah bukan minta kita balas dengan duit. Mak ayah kita minta kita balas dengan kejayaan. Tu sebabnya kalau kita tengok zaman cikgu-cikgu lain. Tu sebabnya cikgu kalau marah you all, 3 dialog yang paling biasa cikgu sebut. 3 dialog yang biasa cikgu sebut bila marah you all. Yang pertama, apa nak jadi dengan korang ni? 1. Biasa dengar tak? Yang lagi popular cikgu cakap, kamu sedar tak peksa berapa hari lagi? Itu 1. Dan ayat yang paling popular cikgu selalu sebut,
Kamu tahu tak, zaman cikgu dulu tak habis zaman dia. Macam tu kan. Jadi sebab apa? Sebab apa? Cikgu ni nasihat sebab cikgu sayang. Untuk makluman semua, bila semua orang dapat semua A, bila semua orang dapat straight Ace, maka gaji cikgu akan naik RM100 setiap seorang. Betul ke? Tak betul. Bila yang berjaya, you all yang berjaya. Keluar berjaya, sampai jadi engineer, jadi doktor, jadi lawyer. Tapi cikgu tetap mengajar. Itu sebab pengorbanan guru ni besar. Daripada bulan Januari sampai bulan Oktober, tengoklah dekat pintu pagar sekolah, berapa ramai bekas pelajar sekolah masuk balik dalam sekolah ni, jumpa cikgu, dia cakap terima kasih, saya dah berjaya. Berapa ramai? Boleh kira dengan jari. Silap-silap yang masuk tu pun sebab nak minta sijil tertinggal, minta pengesahan pada pengetua yang dia pernah belajar kat sekolah ni. Tapi cikgu tetap mengajar. Untuk makluman semua, guru-guru yang ada ni cuba tanya dia, komitmen bulanannya tak kurang RM15,000 sebulan. Bayar rumah, bayar kereta, kereta ada berapa kat rumah, yang dibawa kereta kecil tu semua drama je. Kat rumah ada kereta lagi, tu belum cerita yang ada orang gaji lagi. Bayar sekolah anak lagi, yuran sekolah anak, tuition anak. Belum lagi belanja universiti lagi besar, lagi kasar. Tapi kenapa cikgu tu manage untuk bayar? Sebab cikgu belajar. Saya bukan nak mengajar kita tentang duit, tapi nak mengajar betapa dunia hari ini semua menuntut kita belajar. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala, biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar. Walau perit macam mana pun kena belajar. Walaupun susah macam mana. Boring lah. Kasih hilang boring ni. Subjek yang paling susah sekali nak fokus, subjek sejarah. Tak, aku tak tanya kau betul ke tidak. Aku bagi penyataan aja. Apa masalah kau? Mana cikgu sejarah? Cikgu sejarah mana? Semua tak mengaku dah. Alhamdulillah dekat sekolah ni tak ada subjek sejarah, Ustaz. Mana cikgu sejarah? Yang atas ke mana? Mana cikgu sejarah? Sarawati? Surau? Surau? Oh. Ingat tengah zikir ke apa kata? Ada program ke lah. Subjek sejarah ni, adik-adik kena dengar, subjek sejarah ni menurut kajian, pelajar-pelajar hanya mampu fokus pada 20 minit pertama saja, paling lama. Siapa tanya kau betul ke tak? 20 minit pertama saja. Masuk je minit ke 21, pelajar dah mula sampai pada zaman yang cikgu sedang mengajar. Kalau Kesultanan Melayu Melaka tu, dia nampak istana dah. Nampak cikgu dia pegang keris ni. Jadi macam mana nak mengelakkan tu? Nak mengelakkan tu, para pelajar dalam kelas sejarah kena aktif. Cikgu sama, cikgu, boleh tak saya nak tahu apa maksud cikgu bila cikgu cakap macam ni? Tanya. Macam mana penentangan orang Melayu pada ketika itu boleh menyebabkan orang boleh tersedar pula? Saya tak faham cikgu. Tanya balik. Subjek matematik tak ada cara lain, kena buat latihan. Saya rasa sekolah rendahnya matematik lagi susah daripada sekolah menengah. Sekolah rendah dulu yang saya ingat 500 campur 200 campur 300 tolak 100. Sila selesaikan dalam bentuk lazim. Saya ingat macam tu dulu. Tangan 3 dulu. Sekarang dalam sebuah ladang ada 500 ekor lembu. Separuh daripada lembu adalah kambing. Separuh lembu campur separuh kambing membentuk jumlah ayam. Manakala itik pula 2 kali ganda kambing campur dengan separuh lembu. Soalannya, berapakah jumlah binatang yang bertelur? Gila betul. Macam mana nak menjawab tu? Macam-macam lah, ada kebat lah apa benda. Dulu tak ada kebat, elok jadi cikgu, elok jadi lawyer, engineer, apa masalah?
Kenapa menyusahkan budak sampai hilang minat pada matematik? Ni orang politik tengoklah. Cukup-cukup lah politik dalam akademik ni. Kesian. Dulu dulu apa? PB apa? Dulu ingat tak? PBM apa? PPSMI. Tak. Yang dulu yang silibus yang tu dia buat. KBSM tahu. PBS apa nak? PPP. Ha? Lepas tu tak mansuhkan pula. Tukar menteri, tukar lagi. Jadi menteri patutnya lah ganti. Tak payahlah, budak-budak mahal ni pula kan. Kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu. 1+1 equal to what, children? Lepas tu dah bahasa Melayu balik. Ulang melengkau tak pagau. Kan? Perubahan-perubahan ni adik-adik kena adapt. Bahasa Inggeris. Tadi matematik boleh tahu, bahasa Inggeris adik-adik tak boleh pilih. Adik-adik kena bagus. Saya dulu nak jadi peguam, nak jadi lawyer, legal advisor. Saya dah bekerja selama berapa belas tahun. Alhamdulillah, sebab bahasa Inggeris dan sejarah. Nak jadi lawyer, subjek sejarah kena bagus. Nak jadi doktor, subjek sains kena bagus. Bahasa Inggeris. We never learn English, but we practice English. Susah macam mana pun, practice English, kena cakap. Rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Kalau kita tak nak training, kita tak nak buat pada sekarang, sampai bila pun takkan berjaya. Sekolah saya dulu, sekolah Semak Labu, setiap hari Rabu wajib berbahasa Inggeris. Satu perkataan bukan bahasa Inggeris keluar 50 sen denda satu perkataan. Apa yang berlaku di sekolah Semak Labu pada hari Rabu, senyap sunyi. Tak ada siapa bercakap hari itu. Main bahasa isyarat. Jadi tips yang saya nak bagi, pertama, jujur, tak faham angkat tangan. Ini cikgu pun tak tahu kau faham ke tak. Kelas, ada apa-apa soalan? Keras, koma, otak tak jalan, kan? Kelas, ada apa-apa soalan? Pandang orang lain, macam soalan tak tuju kat dia. Yang seorang kelas apa soalan? Kemar-kemar weh, dah habis. Tanya soalan, jujur. Kalau tak faham, tanya. Kalau malu nak tanya cikgu secara ramai-ramai, bila cikgu dah duduk kat meja tu, pergi, cikgu saya ada benda nak tanya. Ataupun pergi ke bilik guru. Cikgu, saya sedih. Sabar, apa hal ni? Saya tak faham lah cikgu. Sabar, yang mana kamu tak faham? Semuanya. Kalau semuanya cikgu kau mengarung tu, apa yang kau buat dalam kelas aku selama ni? Jujur. Yang kedua, amanah. Tadi semua saya tanya tadi, semua mak ayah suruh belajar. Belajarlah, jangan main-main. Yang ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Belajar sesama. Kalau nampak kawan kita lemah, bantu dia. Kalau kita lemah, belajar dengan kawan yang pandai. Lepas tu hikmah, percaya pada hikmah. Adik-adik belajar hari ini, adik-adik akan berjaya pada masa akan datang. Itu saja. Pepatah harap menjanjikan, manjadda wajada. Siapa berusaha pasti berjaya. Kalau adik biarkan, nanti adik-adik akan rugi. Soalnya accountability, jangan salah kawan lain, salah kita. Kenapa tak siap kerja? Salah saya cikgu. Kenapa tak siap? Saya semalam terlupa cikgu, saya memang lupa. Cikgu hukum saya cikgu. Sekali lagi aku dengar yang cakap betul, tak aku cari engkau. Aku tak tanya kan. Siapa yang cakap betul tadi? Tolong tunjuk. Kawan cakap betul mana? Kau tak faham bahasa yang aku cakap. Adab mana adab? Orang bercakap, kau nak bercakap. Tu sebab cikgu marah dengan kau. Lepas tu bila cikgu ambil tindakan dengan kau, kau cakap cikgu berdendam dengan kau. Menyaut pada tadi aku biar macam tu kau kan. Siapa ngajar kau ngajar ni cakap? Saja ya. Hilang darah kan? Apa tahu? Tak adalah. Bila kita orang cakap, jaga adab.
Sebab kalau orang cakap kenapa korang ajar, mak bapak tak ajar, tu ayat dia. Kalau cakap mak ayah sensitif, tapi siapa yang menyebabkan? Mak ayah lah tak ajar. Faham? Jadi jangan burukkan nama mak ayah kau dengan kau nyaut macam tu. Macam tu kat bila cikgu mengajar. Cikgu-cikgu pula sabar banyak. Jangan lepaskan geram kat budak. Sebab bila kita lepas geram kat budak-budak, ada budak-budak bukan semua orang boleh terima dengan baik. Dia trauma. Nampak cikgu ni dia takut, nampak cikgu ni dia takut. Bila takut buat salah lagi. Buat salah lagi, lepas tu sampai ketua dia ingat cikgu tu dulu lah menyebabkan aku jadi macam ni. Jangan. Saya je nak tengok menyaut tak? Tak nyaut dah. Okey. Tu dalam kelas tu pasal apa yang kau suka sangat? Tu kelas apa tu atas tu? Menunduk tu atas tu. Samsul Bak ni telinga dia tajam. Tu yang bila cikgu cakap tingginya dengar. Daripada tadi tinggi kan? Mengumpat, saya maafkan. Buka emas dalam TV nampak tua, kau hajar tu. Tu pun saya maafkan dah. Okey. Jadi itu yang kena ada. Dan kemudian begitu juga respon positif. Setiap kali cikgu bagi kerja, cikgu bagi homework kena buat, okey go. Kelas jangan lupa buat homework muka surat 15 sampai muka surat 36. Ya Allah banyak cikgu. Alah tak apa buat je, ada sebab cikgu suruh buat tu. Okey go. Buat, percaya pada cikgu. Kalau cikgu tiba-tiba untuk kelas peperiksaan, tiba-tiba cikgu buat kelas tambahan khas, jangan tak pergi, rugi. Sebab ada cikgu berkawan dengan hantu-hantu tertentu, nama dia lembaga peperiksaan. Dia dapat hint dah soalan apa akan keluar. Rugi kalau you all tak datang kelas tu. Respon positif. Kalau susah lah, leceh lah, malah lah macam ni, jangan. Buang. Dan begitu juga semangat yang tinggi untuk berjaya. Pernah dengar tak nama kakak Nick Nur Amalina? Dekat Kelantan dia pernah dapat 21A, 20A1, 1A2. Saya dah perhati, dah tengok dia depan-depan. Tak ada pula kepala otak dia terkeluar kena pegang macam ni. Ya Allah berat betul otak aku ni. Ya Allah, tak ada pula. Lebih kurang kita je, malahan dia lagi kurang daripada kita. Apa kurang dia? TV tak ada, kat rumah dia TV tak ada channel pun, aerial pun tak ada. Aerial boleh alih-alih lagi. Ayahnya nelayan, maknya kat rumah tolong ayah dia je. Nak beritahu hidup susah tapi berjaya. Dan dengan kejayaan dia, kerajaan negeri Kelantan hadiahkan banglo sebiji untuk keluarga dia. Nak ceritakan maknanya, kalau adik-adik hari ni miskin, adik-adik hari ni susah, adik-adik hari ni duduk dalam keadaan serba kekurangan, tidak bermakna kita akan terus begitu. Maka kena belajar. Kain songket, benang sutera, lilit sebolit, buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya walaupun sikit menjadi terang. Kena belajar. Sebab saya nak cerita, ada satu kisah adik-adik kena ingat. Ada seorang kawan saya, waktu sekolah Semap Labu dulu, bila form 3 dia berhenti, dia sekolah biasa. Kemudian dah habis sekolah, dia tak nak sambung belajar, dia terus bekerja. Dia kerja kilang. Dulu kerja kilang mewah. Gaji tinggi. Kalau kerja kilang dia kilang base daripada Korea, setiap tahun pergi Korea training. Kalau kilang tu kilang Jepun, setiap tahun pergi Jepun. Entah macam mana disebabkan oleh negara kita pada ketika itu mengalami masalah kemesetan ekonomi, banyaklah kilang yang tutup, banyak pekerja diberhentikan. Pada ketika itu dia mula balik kampung, kerja kampung. Setelah bertahun-tahun, saya jumpa dia dekat satu program. Saya turun daripada pentas, saya nampak dia. Saya jadi ingat orang. Saya ingat sahabat saya. Saya sebut nama penuh dia. Saya sebut nama dia, saya tak sebut kat sini sebab tak ada, nanti kau cari pula siapa. Saya sebut nama dia, dia terkejut. Kau ingat aku lagi? Lah, apalah aku tak ingat kau pula, member aku satu kelas kot, kata. Dia terkejut, dia peluk saya, dia menangis. Dan saya siap cerita. Dulu waktu kita main bola under 15,
Kau berlaga dengan Fendi Malik sekolah Tunku Nurah, projek bola sepak, kau berlaga dengan dia, kau dua-dua dengan dia, kena usung bawa pergi hospital, berjahit dahi dengan kening, betul tak? Ya Allah, aku pernah lupa cerita tu dia tu. Dengan lusuhnya pakaian, dengan track shoot dia peluk saya sambil pandang anak dia. Sekarang percaya tak Samsul Ubat kawan ayah? Maknanya anaknya tak percaya dia kawan dengan Samsul Ubat. Sampailah peristiwa tu saya sebut nama ayah dan saya peluk dia, baru dia percaya. Apa pesan dia dekat saya? Pesan dia dekat saya adalah, kalau jumpa sekolah, jumpa kolej, jumpa universiti, kalau ceramah motivasi kat dia orang, tolong pesan kat dia orang, jangan tak belajar, takut jadi macam aku. Ayat dia kata. Ada seorang, saya bagi contoh tadilah, Aidil tadi. Aidil dengan Airil tadi. Tapi lah gelak. Apa yang kelakar dengan nama tu? Satu hari nanti, you all 20 tahun lagi terserempak dengan kawan-kawan dekat pasar malam. Lah, lama tak jumpa kau. Kau sihat ke? Sihat. Kau kat mana sekarang? Yang seorang cakap, aku doktor pakar dekat KPJ sekarang. Ya. Engkau buat apa sekarang? Tak apalah, tak payahlah tahu. Aku dah hal, nanti jumpa lagi. Kenapa jadi macam tu? Sebab malu. Tanya cikgu-cikgu ni, setiap kali buat reunion, setiap kali buat perjumpaan semula, berapa ramai bekas pelajar tak datang? Sebab malu nak tunjukkan diri dia siapa. Tu sebab hari ni kena belajar. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Masa tu baru nak menyesal. Buat apa? Hari ni kita kena ubah. Bak kata ahli falsafah, semalam ibarat cek tendang, tak ada nilai, lupakan saja. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar entahkan tidak. Jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini ibarat buku hutang, hari ini ibarat wang tunai, gunakanlah ia sebaik-baiknya. Maknanya manfaatkan masa yang kita ada. Guru dah ada, tanya. Guru ni semua ada kelebihan. Tolong tanya. Sebab kalau kita tak belajar, yang rugi tetap kita, bukan orang lain. Cikgu kalau mengajar, kau fail, cikgu tak rugi apa. Cuma cikgu kecewa lah, dia tak berjaya jadikan kita lulus. Tapi cikgu tetap akan mengajar macam biasa. Tapi you all yang akan menepani kehidupan, you all akan tahu kenapa. Saya dulu datang daripada keluarga yang susah. Mak ayah saya berniaga. Pukul 5 pagi dah kena bangun, golek-golekkan donat dekat gula caster tu, tempat kipas. Pukul 5 pagi kentil kuih karipap, cantik bunganya, klaim. Saya cakap pada diri saya, kenapa aku lahir dalam keluarga ni? Saya cakap tu ayat saya cakap. Saya baru buat benda tu dengan adik-beradik saya malam tadi. Dia orang pun cakap, haa lah, kita orang pun rasa macam tu. Tapi bila kita dah besar, kita baru faham kenapa mak kita bagi kita susah macam tu. Supaya kita faham nikmat senang, supaya kita syukur dengan ilmu. Bukan orang senang. Tanya cikgu-cikgu pun bukan orang senang dulu. Tanya, susah. Ada seorang dua lah yang memang anak orang berat, ada. Tapi kebanyakannya susah. Tapi hanya dengan ilmu adik-adik boleh berjaya. Dulu mana mampu nak pakai tudung mahal macam tu, bawal eksklusif tu, Siruhu Farida. Iya, mahal. Kalau fikir-fikir balik, tak boleh nak beli. Dekat rumah ada TV besar dinding, tak percaya boleh beli. Kereta yang mahal, tak sangka. Tapi dengan ilmu boleh. Belajar rajin-rajin. Belajar rajin-rajin. Dan begitu juga apa yang disebut dalam satu pantun lama, kan? Dengar cakap guru, kalau tak kita akan gagal. Datang dari Padang Keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Dan saya nak petik satu lagi pantun, iaitu pantun yang paling saya suka. Saya rasa cikgu-cikgu pun suka pantun ni. Berburu ke padang data. Cikgu pernah dengar kan? Berburu ke padang data. Mana ada orang berburu kat padang? Tapi itulah pantun.
Berburu di padang data. Dalam padang data pula tu, kau tak nampak ke apa binatang yang ada situ? Tak ada. Orang berburu kat mana? Hutan. Berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Dia boleh mengaku dapat rusa berbelang kaki. Yang berbelang kaki tu bukan rusa, tapi apa? Cikgu. Tengok kuda belang katanya. Belalang. Aduh, cikgu pun tak tahu pantun. Tak saja. Memang ramai jarang, tapi saya suka. Berburu ke padang data, nak sedapkan hati dia sendiri. Dia cakap, dapat juga rusa berbelang kaki. Itu bukan rusa, itu belalang. Dan maksud pantun tu, kalau berguru ke palang ajar, tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Nak kata bunga, batang aja nampak. Nak kata batang macam ada kelopak pula, bunga kot. Macam itulah je. Kalau kita datang sekolah main-main, besok keluar, dia belajar tak? Belajar. Habis? Apa yang bodoh macam tu sangat? Kenapa kerja tak boleh? Kenapa dia tak layak masuk universiti? Belajar, dapat result cukup makan, tak boleh masuk universiti sebab ramai orang pandai kat luar sana. Menyesal kita 5 tahun. Buang masa. Buang masa diri sendiri, buang masa cikgu. Kalau nak berhenti sekarang. Siapa nak berhenti sekolah? Berhenti sekarang. Jangan menyusahkan orang. Pergi kerja, baru tahu apa rasanya kita ni bekerja dengan tahap kita tak ada ilmu. Saya alhamdulillah, rezeki saya waktu saya dulu belajar, saya habis SPM, saya jadi cikgu sekejap. Saya jadi cikgu kat mana? Kat Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Pei Hua, Seremban, di depan Chinese Maternity Hospital Seremban. Saya jadi cikgu dekat Sekolah Menengah Jalan Loop, sekarang nama dia Bukit Mewah di Seremban. Habis jadi cikgu tu, tak sampai setahun, saya ambil decision, saya berhenti. Saya tak boleh jadi cikgu. Kenapa? Takut mampus budak tu aku bunuh nanti. Tengok perangai macam ni, tengok tadi, senyap dia. Tak boleh. Saya tak cukup kesabaran macam cikgu-cikgu yang ada tu, yang muka teruk tu. Kan? Bila pendaftaran, muka ni lagi halah. Tu sebab cikgu waktu hari bertemu dengan mak ayah, kena jujur. Ini ayat standard, menyampah aku. Macam mana anak saya macam mana cikgu? Dia ni okey sebenarnya, ialah tapi kan budak muda main banyak kan, tapi kalau dia sungguh sikit, saya yakin dia boleh jadi. Menyampah tu dengan jawapan. Cakap je, cikgu macam mana anak saya cikgu? Dia ni tak tahulah, saya pun tengok tak ada harapan rasa. Cakap macam tu. Cakap je tu orang, anak saya macam mana cikgu? Dia ni, saya hari-hari doa, bila lah dia nak pindah sekolah, nak kat macam tu. Jadi pun mak ayah dia pandang, kau pun masalah kau tu, bendera. Biar dia takut. Macam mana anak saya cikgu? Macam ni lah, saya tak payah cakap lah, tolong baca. Ni senarai kemungkaran dan keburukan yang dia buat kat sekolah ni. Sebab tu lah, bila cikgu tak sebut perkara yang benar, bila budak tu buat hal dekat sekolah, sampai kes polis, dia mati-mati. Cikgu dia cakap, anak saya baik. Macam mana cikgu boleh cakap anak saya tak baik? Cikgu kalau dia cakap, okey. Ini mesti salah sekolah ni. Salah sekolah saja. Kan? Tak, tu maksud dia, saya memang cakap, contoh saya over. Cakap tu terang. Dia ni banyak main. Dia tak serius. Dekat dalam kelas memang main. Dia banyak mengganggu orang lain nak belajar. Cakap je. Muka tenang je. Tentu. Cakap je. Dan saya tak tahulah dia ikut mak dia ke ayah dia ke, saya tak pasti. Macam tu. Itu memang nak kena cikgu tu. Cakap tu. Jadi belajar rajin-rajin. Jadi saya rasa cukuplah sakat tu. Sebab saya tak biasa ceramah macam ni. Saya pun tak tahu ni cara macam ni, bersidai-sidai macam ni kan. Macam buat persembahan apa tak tahu. Jadi apa-apa pun belajar rajin-rajin. Sekejap adik. Belajar ni sekejap je. Cikgu-cikgu pun tak percaya dah jadi cikgu lagi. Dah berapa tahun dah. Ada cikgu tu dah nak pension dah, macam baru semalam main kerja. Belajar rajin-rajin. Apa yang ada dekat dalam dunia ni sementara. Tapi apabila kita letakkan niat kita belajar kerana Allah, belajar rajin-rajin, sungguh kerana nak bahagiakan mak ayah kita, insya-Allah kita akan bahagia. Ingat, kasih sayang bukan satu pihak, semua pihak. Jangan sibuk-sibuk sangat. Nak apa? Nak bergaduh, jangan. Termasuk cikgu-cikgu. Tunjukkan kasih sayang. InsyaAllah pelajar-pelajar pun akan berikan kasih sayang kepada kita.
Kepada para pelajar, hormat guru, baru guru akan hormat pada kamu. Dan begitu juga kepada PIBG, teruskan usaha untuk create pelbagai program dan aktiviti untuk majukan lagi pencapaian para pelajar yang ada di sekolahan. Saya teringat, saya dulu buat program gerak gempur SPM dulu. Kita buat satu program sama dengan pelajar anak murid debat saya, iaitu di USIM, Universiti Islam Malaysia. Kita buat satu hari suntuk untuk susun jadual belajar. YDP PIBG kena carilah buku planner setahun tu. Kita buat satu hari untuk susun jadual belajar aja. Satu bulan belajar apa, bab apa. Belajar subjek apa, bab apa. Petang subjek apa, bab apa. Akhirnya bila dia dah susun, boleh nampak tak ada satu hari pun dia boleh tinggal. Kalau dia tinggal satu hari tu, malah ada satu hari tu dia kena belajar dua topik tu. Sebab nak sumbat ni, nak make sure cukup sampai dia peksa. Baru dia tahu kenapa kita suruh dia belajar. Masalah yang dia buat jadual waktu sekarang, Isnin matematik, betul lah. Selasa sejarah, memang sampai kiamat pun tak ikut. Buka buku matematik, nak belajar apa? Tak tahu. Itu sebab kita susunkan jadual dia terus setahun. Saya buat dulu kat sekolah semesra, sekolah sedar, sekolah Semak Belabu, saya buat dulu. Tapi itulah, tahun ni dah habis lah kan, kena buat tahun depan. Kena booking awal. Tak pun 2 tahun lagi ke? Ikut masa. Jadi saya doakan mudah-mudahan pertamanya kepimpinan PIBG diberikan ketahanan dan kesabaran untuk terus menjaga kebajikan guru-guru dan para pelajar. Terus create aktiviti-aktiviti yang baik untuk membangunkan sahsiah dan akademik pelajar. Kepada pengurusan sekolah, tabah dan sabar menghadapi ujian dan dugaan. Cantik dipandang bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lagi ujian dan dugaan. Sabar banyak, kuatkan semangat. Kepada guru-guru, bersatu hati, jangan berpecah belah. Dalam bilik guru nampak senyum di depan, tapi banyak tikam di belakang. Jangan buat grup-grup ni. Sekolah ni satu sesi kan. Kalau grup 2 sesi lagi tu, grup pagi lain, grup petang lain, bergaduh. Saya tahulah, saya pernah pergi datang jumpa personal dengan guru-guru. Dan nanti ladap esok kita bincang. Sah, jangan saling jatuh menjatuhkan. Satu lagi, jangan sibuk nak menjatuhkan orang. Kita sama-sama dengan kita. Tahu? Saya nasihat kat semua sekolah, macam itulah nasihat saya. Sebab saya tahulah, wife saya cikgu. Saya tahu. Jadi saya pesan, sabar banyak. Jadi cikgu memang kena sabar. Itu sebab tempat cikgu istimewa dalam syurga. Mengajar tu ikhlas. Ikhlas je. Kadang-kadang kita ajar anak ni, kita tak tahu apa balasan yang Tuhan nak bagi kat kita. Rupanya Tuhan bagi balasan bila kita mengajar dengan bersungguh-sungguh. Di sekolah lain, orang lain mengajar bersungguh anak kita. Mungkin macam tu. Kita belajar sesungguh, Allah bagi pula keluarga kita ni bahagia. Tengajar sesungguh, Allah bagi keberkatan rezeki pada kita. Jadi cukup sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Begitu juga kicau-kicau tiung batu, hinggap sekejap di dahan mati. Aku tak tahu, sedap pula berpantun ini. Kicau-kicau tiung batu, hinggap sekejap di dahan mati. Kalau hidup tak ada ilmu, ibarat kayu lurus dibuat titi. Kena pijak belajar rajin-rajin. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak sekolah menyebut, rasa nak junjung.